Salam hormat dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Jumaat 19 Mac bersama saya, Bumawin. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan meningkatkan kapasiti saringan di pusat depot tahanan dan penjara. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, keputusan ini dibuat berikutan terdapat 99 kes positif COVID-19 telah dilaporkan semalam di depot tahanan imigresen Semujak, Serian. Kluster baru ini adalah seperti Menurut Dato' Ahmad Douglas, saringan di depo tahanan imigresen akan melibatkan dua depot iaitu depo imigresen Semujak Serian merangkumi 463 tahanan dan depo imigresen Berkenu Miri melibatkan 521 tahanan. Manakala 6 buah penjara yang menempatkan 3,460 banduan turut akan disaring melibatkan penjara Puncak Borneo Kuching, penjara Pusat Seri Aman, penjara Pusat Sibu, Pusat Koreksional Bintulu, penjara Pusat Miri dan penjara Limbang. Bercakap dalam sidang media COVID-19 di Kuching semalam, Dato' Ahmad Douglas mendedahkan peningkatan kapasiti saringan ini berikutan pengisytiharan kluster depo imigresen Semujak Serian. Kluster ini dikesan apabila pihak Jabatan Kesihatan Bahagian Serian telah membuat saringan ke atas semua anggota Jabatan Imigresen Malaysia JIM dan tahanan di depo tersebut setelah mendapat maklumat terdapat individu yang telah didapati positif ujian RT-PCR dalam kalangan pendatang asing tanpa izin parti yang diusir keluar melalui pintu masuk antarabangsa terbeduk di Persempadanan Sarawak, Kalimantan, Indonesia pada 11 Mac lepas. Hasil saringan awal mendapati anggota JIM yang mengiringi parti yang diusir keluar telah negatif. Walau bagaimanapun, saringan lanjut ke atas semua anggota JIM dan tahanan di depo imigresen Semujak Serian telah dijalankan bagi memastikan punca jangkitan dan hasil saringan ke atas semua pegawai dan tahanan di depo tersebut pada 16 dan 17 Mac seramai 99 orang tahanan telah dikesan positif COVID-19. Dalam pada itu terdapat 303 kes baru COVID-19 dikesan dan dilaporkan di Sarawak semalam. Daerah Serian mencatatkan jumlah tertinggi dengan 101 kes diikuti Bintulu 57, Sibu 47, Miri 27, Meradong 13 dan Kapit 10. 9 kes pula direkodkan di Julau, Kuching 8, Serikei 8, Seri Aman 6, Tanjung Manis 5, Bukit Mambul 4, Sebauh 2 dan masing-masing 1 di Bau, Belaga, Kenawit, Semarahan, Selangau dan Subis. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 13,413 orang. Satu kematian turut direkodkan semalam melibatkan seorang perempuan warga tempatan berumur 58 tahun yang telah mendapatkan rawatan di Hospital Sibu. Sementara itu, dua kluster diisytiharkan meliputi kluster depo imigresen Semujak Serian dan kluster Sungai Atap Meradong. adalah sebanyak 34 Dalam pada itu, Sarawak telah menghantar surat kepada Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, berhubung hasrat Sarawak untuk membeli sendiri vaksin COVID-19. Perkara tersebut disahkan Dato' Ahmad Douglas Ugambas. Saya sedang menghantar surat pada hari ini kepada Yang Berhormat Khairi memberitahu beliau bahawa Sarawak memang berhasrat untuk membeli vaksin. Sekiranya vaksin yang dibekalkan dari Kerajaan Persekutuan tidak dapat memenuhi jadual pemvaksinan kita di Sarawak. Menurut Dato' Ahmad Douglas, Sarawak meletakkan sasaran bulan Ogos depan untuk melengkapkan program imunisasi COVID-19 di negeri ini bagi penduduk yang layak dan mahu menerima vaksin COVID-19. And that will depend on 2 buah lagi sekolah rendah di Sibu ditutup hari ini sehingga tarikh diumumkan kelak bagi mengurangkan risiko ke atas pelajar, guru dan kaki tangan sekolah berikutan penularan COVID-19 di kawasan sekolah berkenaan. Menurut Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam, Dr. Anwar Rapai, 2 sekolah itu adalah SK Abang Ali dan SK St. Mary.
Ini menjadikan 3 sekolah ditutup semula selepas SJKC Methodist ditutup bermula semalam selepas salah seorang gurunya disahkan positif COVID-19. Katanya mesyuarat bersama pemegang-pemegang taruh sekolah-sekolah berkenaan pada petang semalam telah memutuskan penutupan 2 sekolah berkenaan disebabkan terdapat 2 kluster aktif di kawasan sekolah itu iaitu kluster Sanyan dan kluster Kampung Hilir. Bercakap menerusi sesi live Facebooknya, Dr. Anwar juga adu nangka mendedahkan bagi SJKC Methodist pula sebanyak 78 orang pelajar dan guru telah pun menjalani ujian calitan COVID-19 semalam. Selain itu, sekolah berkenaan juga telah pun menjalani proses nyah cemar yang dilaksanakan oleh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Sibu. Kepada semua kaki tangan, pekerja, bukan saja cikgu, semua yang ada simptom, rasa demam, badan tak nyaman, ada sakit tekak, ada flu-like syndrome, sibuk ke tempat kerja lah. Kita ke poliklinik untuk test. Cikgu tu nya ada simptom, tapi nya ke sekolah juga. Lepas ya terpaksalah sekolah tu ditutup. Daerah Sibu mencatatkan sebanyak 47 kes semalam. Sekolah juga. Lepas ya. Baik, sementara itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana dan Bahagian JPBB Sibu telah mengadakan pengesanan kes aktif ACD di kawasan Kampung Hilir Sibu setelah kawasan tersebut mencatatkan jangkitan COVID-19 sejak beberapa hari lepas. Dr. Anwar Rabai berkata langkah ACD ini dilakukan dengan menggunakan kaedah membuka kemah di kawasan letak kereta di luar Masjid An-Nur Sibu sebagai pusat ujian calitan. Jelasnya, pusat ujian calitan ini dibuka selama 3 hari bermula semalam. Sebanyak 983 ujian calitan telah dilakukan setakat tengah hari semalam yang melibatkan penduduk di kawasan Kampung Hilir. Dia melibatkan seluruh Kampung Hilir, tetapi kampung lain yang berdekatan juga dikenaki, iaitu pada esok harinya melibatkan seluruh Kampung Baru, Kampung Pak Dris dan di lorong-lorong sekitarnya. Dan juga kemudian di Kampung Datuk Lama akan dibawa juga untuk dilakukan swab test. Ujarnya, saringan pada hari ini bermula pada pukul 9 pagi sehingga 12.30 hari dan pada hari Sabtu ujian saringan akan bermula pada pukul 9 sehingga pukul 11 pagi. Beliau turut menyeru penduduk yang tinggal di kawasan sekitar Kampung Hilir untuk hadir membuat ujian calitan dan datang mengikut jadual yang telah ditetapkan bagi mengurangkan kesesakan di kawasan ACD. Beliau ditemui pihak RTM selepas melawat pusat ujian calitan di Kampung Hilir Sibu. Operasi penguatkuasaan di Miri akan digerak secara agresif dalam memastikan orang ramai mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga merupakan Datuk Lee Kim Shin berkata, usaha ini melibatkan agensi penguatkuasa di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, antaranya Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Berkata menerusi satu kenyataan, beliau yang juga Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri menambah, antara agensi lain yang turut terlibat adalah Jabatan Sukarelawan Malaysia dan Majlis Bandaraya Miri. Ujarnya, agensi penguatkuasa akan mengadakan rondaan yang lebih kerap dan jadual penguatkuasaan kini sedang dikemas kini. Mengulas lanjut, katanya langkah tersebut diambil selepas mesyuarat khas berhubung operasi penguatkuasaan di Miri bersama Majlis Bandaraya Miri MBM dan semua agensi penguatkuasa di bawah JPBB Miri. Terdahulu, Datuk Lee Kim Shin telah membuat lawatan ke Pasar Besar Krokop 10 bersama MBM dan JPBB Miri bagi meninjau pematuhan SOP COVID-19 serta melihat keadaan fizikal pasar yang perlu dinaik taraf. Hasil daripada tinjauan dan perbincangan beliau dengan Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang, keputusan untuk menaik taraf bangunan Pasar Besar Krokop 10 telah diambil sejajar dengan keperluan peniaga di situ dan selari dengan aspek pematuhan SOP COVID-19. Pelaksanaan program Taman Bahasa Ringgit dijalankan Kerajaan Sarawak sejak Mei tahun lepas dilanjutkan dalam tahun ini. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, ia bagi memberi manfaat kepada pengusaha dan pengguna bas berhenti-henti di Kuching, Miri dan Sibu.
Datuk Lee Kim Shin berkata sejak dilaksanakan hingga Januari tahun ini, program itu telah memberi manfaat kepada 1.418 juta orang secara kumulatif dan melibatkan jumlah subsidi sebanyak 5.99 juta ringgit. Jelas beliau, program ini diharap dapat dilaksanakan di Bandar Bintulu yang diyakini berupaya meringankan beban pengguna bas di bahagian berkenaan, khususnya penduduk berpendapatan rendah. Sebab itu, Kerajaan Sarawak telah memberi subsidi kepada pengusaha bas di Sarawak dengan tambang RM1, iaitu mulai daripada bulan Mei hingga bulan Disember tahun yang lepas. Dan tahun ini Kerajaan Sarawak telah pun meluluskan untuk melanjutkan lagi program subsidi ini, iaitu tambang bas RM1. Beliau ditemui pemberita selepas menerima kunjungan hormat daripada pengurus stesen RTM Miri, Lydia Payat Renewed, berhubung program Cakna RTM Miri sempena sambutan Hari Ulang Tahun RTM ke-75 di Kompleks Islam Sarawak Miri. Jelas beliau, selain program tambang bas RM1 oleh Kerajaan Sarawak, Kerajaan Persekutuan juga memperuntukkan dana bantuan sementara pengusaha bas berhenti-henti sebanyak RM5.6 juta setahun bagi Sarawak untuk 11 syarikat pengusaha bas berhenti-henti yang layak. Beliau menyaksikan majlis menandatangani perjanjian dana bantuan sementara pengusaha bas berhenti-henti negeri Sarawak bagi tahun 2021 hingga 2022 antara Pengarah Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak, Razami Muhammad Jamali, dengan para pengurus syarikat pengusaha bas berhenti-henti di Sarawak. Majlis Perbandaran Padawan MPP terus komited merancang serta melaksana pelan pembangunan infrastruktur di kawasan Padawan. Ini penting bagi mengatasi isu banjir melalui projek-projek penambahbaikan dan penaiktarafan sistem peparitan secara berterusan. Dalam satu sidang media di Kota Padawan, pengerusi MPP Loh Kejiang memberitahu usaha tersebut dilakukan secara berperingkat dan mengutamakan kawasan teruk terjejas terlebih dahulu berdasar kepada peruntukan kewangan yang telah disalurkan kepada MPP bagi tujuan pembangunan infrastruktur. Beliau juga adun Batu Kitang menangkis dakwaan pihak pembangkang bahawa hasrat MPP untuk membina sebuah kompleks MPP baharu dengan anggaran kos sejumlah RM60 juta adalah satu pembaziran. Jelas beliau, projek pembinaan kompleks MPP baharu itu bukan sahaja bertujuan menyediakan bangunan baharu untuk kaki tangan MPP, malah juga membuka ruang untuk penambahbaikan kualiti perkhidmatan MPP seiring dengan keperluan semasa. Projek tersebut masih lagi dalam fasa perancangan dan dijangka akan dilaksana seawal tahun 2022. Baik, saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi 19 Mac. Demi keselamatan kita bersama, patuhi SOP COVID-19. Jangan ambil mudah COVID-19 masih menular dalam kalangan kita. Jangan leka, terus setia bersama RTM. Bersama saya, Bumawin. Salam hormat.